Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab yang keempat, halaman 34, mahar dan hantaran. Mas kahwin dia panggil. Mahar dalam bahasa Arab mahar. Hantaran. Pengertian mahar dalam bahasa Arab dia panggil mahr. Mim ha ra. Berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Melayu dengan sebutan mahar. Masdar ialah mahar. Istilah mahar mempunyai pengertian yang sama dengan sadaq, walaupun tidak berapa popular istilah sadaq. Nihlah, faridah, ini sebutkan dalam Quran. Faridah, nihlah, sadaq, membawa pengertian mahar. Gapo dia, dari segi istilahnya, ada segi bahasanya. Keseluruhan kata tersebut mengandungi erti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mana kita bahagi sesuatu benda sebagai timba balah. Itu dari segi bahasa. Mahar atau mas kahwin diertikan, ini istilahnya, sebagai pemberian wajib berupa wang atau barang dari pengantin lelaki kepada pengantin perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Wajib kena ada, walaupun sebentuk cincin besi. Pengertian mahar secara etimologi bererti mas kahwin, sedangkan pengertian mahar menurut terminologi ialah pemberian wang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan. Maknanya dia ikatkan mahabbah. Sebab kita bagi hadiah ni sendiri, Nabi sebut tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kamu, nescaya boleh mewujudkan rasa kasih sayang. Kita beri hadiah ni sebenarnya ikatan kasih sayang. Nabi sebut itu secara umum lah, tidak untuk perkahwinan saja. Sebab tu orang kami dulu kan, bila dia kejar yang dia bawa sekut meri apa dah. Kalau boleh apa ni, dalam puasa kat siapa siro pisang, kau ni hatagon. Pasal apa? Dia faham budaya saling memberi hadiah ni tahabub, boleh mewujudkan saling kasih sayang. Baik. Mahar menjadi hak mutlak milik peribadi isteri. Bila weekly hak dia, tak boleh ambil kelik. Ada tak suami ambil kelik? Ayah dia pun tak boleh ambil sepatutnya. Nama ayah dia kata, Maya, awak bayar bawah dia. Yang ambil dulu sebelah lembu tak, bayar gol lembu dia. Tak boleh ambil. Dia bui, dia kerek dalam hati tu cerita lah. Kadang-kadang ayah dia paksa. Aku ambil banyak, dia kata. Main sini, belanja apa? Belanja 3,000. Main 2,000, ambil 1,000 sudah. Nak bayar gol lembu. Dia hantaran, hak budaya dah lagu mana. Budaya dah sebenarnya. Orang Kelantan tak ada hantaran dah. Tak ada dah. Situ pun menunjukkan bukan hak agama tu. Tapi tak ada masalah sebab dia nak mewujudkan benda kasih sayang ke apa orang panggil dah. Apa dia? Ada depan ni dia, ada dia sebut usaha apa boleh, nak usaha. Hal ini bermakna orang lain, ni ingat termasuk wali atau suaminya sendiri tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakan kecuali dengan izin isteri. Orang muslimat kena faham. Tapi nak faham juga dia lama tu, patutnya kena belajar agama ni belum nikah gitu. Dia faham makna mas kahwin untuk kita. Tapi tak apalah, kita lepas dah pun jadi molek dak mas kahwin dulu. Adik muslimat ni. Mas kahwin dulu jadi molek dak, tak ada ayah-ayah ambil dak. Suami ambil tak ada dia. Banyak ni kita faham ni hukum ni. Hak mutlak dia. Ayah dia sendiri pun tak boleh ambil. Jangan kata suami kata, suami dia salah guna dia kata. Suami dia kata isteri kena patuh pada suami. Antara kepatahnya, wak mari mas kahwin balik. Tak benar lah betul.
Ha? Jadi bila isteri hak tak ngaji, dia kata, YOLO juga, dia kata, wanu kita isteri kena tahu belakang, dia nak mas kahwin ke dia pun nak bui. Itulah tu tujuan kita nak ngaji, nak tahu batas sempadan. Ketaatan tu ada batas sempadan dia. Mas kahwin ni hak mutlak isteri. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeza secara substansial di antara mereka. Mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai suatu yang diperoleh oleh seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun perhubungan suami isteri. Mahar dalam mazhab Maliki pula adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Sementara mazhab Syafi'i, saya tanda kuning ni, nak highlight ni, mazhab Syafi'i kata bagaimana definisi dia? Sesuatu pemberian yang diwajibkan atas sebab pernikahan atau persetubuhan. Adapun mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keredaan kedua belah pihak. Habis itu, boleh faham tu? Itu maknanya kita faham ada kedudukan mahar, mas kahwinnya, itu dia. Baik, landasan hukum mahar, maknanya dia ambil mana hukum? Hukum mahar, hukum mas kahwin ni ambil mana? Di antara nas Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan hukum mahar ialah Al-Qurannya surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kahwin, mahar. Sebab dia panggil kepada wanita, sadaq, ya, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ini dia ayat Quran yang menyebut bahawa mas kahwin ini diwajibkan. Kemudian An-Nisa ayat 24 pula, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Diguna istilah fariidah ini. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuran di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai satu kewajipan. Ini hukum dia wajib. Hadis pula, terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai jenis-jenis mahar. Di antaranya mahar dengan sebuah cincin dari besi. Nak beli cincin mah tak ada duit. Itu zaman dulu lah. Susah zaman dulu nak makan apa payah. Zaman sahabat dulu. Di antaranya mahar dengan sebuah cincin dari besi, sepasang sandal. Oh, kalau orang ni nikah, gapo dia mas kahwin, selipar aja sepasangnya, cara 7 tahunnya cara dan. Tapi nak guna zaman dulu lah, kami Nabi. Cincin besi. Sebuah hadis di mana seorang lelaki meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan dengan seorang perempuan yang datang menyerah diri kepada baginda, lalu baginda bersabda, ada orang perempuan ni mari menyerah diri nak cari suami. Jadi ni Nabi bersabda, dia kata a'tiha tauban faqala ma indi syai' qala idhhab faltamis wala khataman min hadid. Engkau berikan perempuan itu, dia kata ke lelaki tadi, dia kata engkau berikan perempuan itu sehelai pakaian. Ada baju nak emas kahwin. tak ada kata mai cari duit apa 15,000 apa. Baju. Tak ada ke baju sehelai nak emas kahwin ke perempuan. Dia menjawab, aku tidak memiliki sesuatu. Tak ada apa satu. Allah. Jerih benar ni. Kalau orang ni nak bini sangat. Nak beli baju pun tak boleh. Tak ada ke satu. Lalu baginda bersabda, engkau berikanlah dia walaupun sebentuk cincin besi. Bukan cincin mah, cincin besi. Berapa ya kalau cincin besi ni tak. Tapi realiti ni, ia ada riwayat An-Nasa'i. Ni hadis lagi pula dah. Lamma tazawwaja Aliun radhiyallahu anhu Fatimata. Ada anak isteri ya, Fatimah. Radhiyallahu anha. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tiha syai'an. Qala ma indi. Qala fa aina dar'uk? Al-Hutamiyah. Qala hiya indi. Qala fa'atiha iya. Ketika Ali ibn Abi Talib menikahi Fatimah, Ali itu sepupu dia. Nikah dengan dia, nikah anak sepupu dah. Maka Rasulullah bersabda kepada Ali, dia tanya, berilah sesuatu mahar. Kamu kena belanja nikah dengan anak aku. Ali menjawab, aku tidak memiliki apa-apa.
Tak ada gaf pun, nak pergi gaf pun tak ada. Rasulullah bertanya, mana baju besimu? Nabi ingat. Tidak mau ada baju besi dulu masa perang-perang dulu. Ada, dia kata. Ada padaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan itu kepadanya. Maknanya jadi Fatimah ni belanja baju besi, enggak nak apa baju besi dah. Boleh jual dah. Lepas tu saya kata realiti berbeza dengan law ni. Janganlah baca hadis ni kita kata tak apa nak turun sunnah, cari baju besi juga. Mencukup dah. Kita tengok pada dia. Tapi kita boleh faham tak, setahun ni dah utama dulu dah. Mas kahwin. Hal ma'aka minal Quran syai'. Ini sebut. Ini hak cikgu tanya tadi ni. Bolehkah kalau tidak benda? Qala na'am qala idza faqad zawwajtuka wa zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Rasulullah bertanya, apa yang kau hafal dari Al-Quran? Dia menjawab, aku hafal surah ini dan surah ini. Rasulullah bersabda, pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahal berupa surah-surah Al-Quran yang engkau hafal. Mana dia hafal, dia itulah ajar kepada isteri dia. Maknanya mas kahwin dengan tidak material, dengan ilmu. Tu payah belaka, tak nak buat belaka lah ni. GSB, GISB. Dalam adab ni tak ada benda-benda benda yang tidak material. Jadi kita sekadar kita nak faham, itulah dia mahal ya, batas daya dia. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan mahar, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada isteri. Banyak sikit tak kira, tapi wajib. Tidak diketemukan dalam penulisan mana-mana ulama yang menempatkan mahar sebagai satu rukun perkahwinan. Mereka hanya sepakat menempatkan sebagai satu syarat sah bagi suatu perkahwinan, dengan erti kata pernikahan tanpa mahar adalah tidak sah. Walaupun tidak disebut, boleh akad nikah dengan tidak sebut mahar tak apa, tapi wajib kena bagi lepas tu. Okey. Sebab kita akan bincang depan nanti jenis-jenis mahar yang tidak disebut ketika akad nikah. Okay. Walaupun tidak disebut tapi wajib ya. Cuma tidak wajib sebut. Meskipun demikian mahar tidak mesti disebutkan. Tidak mesti sebut. Dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung, tidak payah hari itu. Lepas tu pun boleh bagi ya. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa apa sahaja yang bernilai material walaupun sedikit sah dijadikan mahar. Tidak ada ketentuan mahar harus berupa barang tertentu. Bahkan mengajarkan surah-surah Al-Quran dapat dijadikan mahar sebagaimana ditunjukkan dalam hadis di atas. Jadi kalau jenis ustaz dia banyak ilmu, geti pekoh, geti dengar ilmu tu ilmu ni kan. Nak nikah pakai belanja hak tu lah. Mana cikgu aku deh. Mas kahwin ke apa? Ambo ada ilmu banyak. Anak moci tak tahu ke satu nak ajar. Kadar dan syarat-syarat mahar. Kadar lah. Nak tahu sebanyak mana. Bagaimana syarat-syarat mahar. Kita nak apply tak boleh. Dia ni cari cucu kita nikah pula dah. Anak-anak nak nikah dia. Ada cucu tak lagi dah anak nak nikah ni. Kita boleh tengok kadar dia bagaimana. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum mahar. Dalam agama tak ada. Dia tak ada minimum, maksimum tak ada. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan calon suami. Terletak pada dia. Dipersetujui oleh pihak perempuan kemampuan suami, maka berlakulah. Bolehlah diteruskan perkahwinan. Kemampuan suami, persetujuan pihak isteri. Hal ini disebabkan perbezaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Sebab itulah Islam tidak menetapkan minimal dengan maksimum, sebab keadaan manusia tidak sama. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya.
Kita pernah dengar, kita baca dalam berita-berita kalau artis juga pula orang kaya tu kan. Oh, ratus-ratus ribu mas kahwin. Bukan ni. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberi. Oleh kerana itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai dengan kerelaan dan persetujuan kedua-dua pihak yang akan berkahwin untuk menetapkan jumlahnya. Demikian pula tidak ada ketentuan mahar mesti berupa barang atau benda tertentu. Tidak. Bahkan mengajarkan surah-surah Al-Quran dapat dijadikan mahar sebagaimana dalam hadis terdahulu. Asalkan ada, benda tu ada, walaupun tidak disebut, kena ada mas kahwin. Sebab itu benda wajib. Tidak ada dalam syarak suatu dalil yang membatasi batas maksimum mahar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 20, wa in aradtum istibdal zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripada barang sedikit pun. Setengah ahli tafsir menterjemahkan kata qintara ni dengan harta yang banyak. Dari ayat ini pula dipahami bahawa tidak ada batas maksimum mahar. Pihak perempuan boleh meletakkan, tidak ada hak. Ingatlah, hak dia. Contoh, Umar Ibn Khattab ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam menentukan mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham di hadapan manusia. Begini, sebagai khalifah, Sayyidina Umar melihat suatu masalah menyebabkan masyarakat Arab di Madinah ketika itu susah nak berkahwin, belanja mahar. Mas kahwin diletak terlalu tinggi, berapa darah tinggi-tinggi. Maka Umar pun dengan kebijaksanaan dia fikir-fikir, dia buat satu peraturan sebab dia khalifah, kajian. Dia kata aku letak sekat 400 dirham, jangan lebih pada 400. Ini perkataan Umar. Ingatlah, ini perkataan Sayyidina Umar. Jangan berlebihan dalam menentukan mahar wanita. Maka sesungguhnya jika ia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Disuruh banding dengan Nabi itu, tidak meletakkan mas kahwin yang tinggi. Baginda sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para isteri baginda maupun anak-anak perempuan yang melebihi 12 uqiyah. Maka pada siapa yang mendapatkan mahar lebih dari 400 dirham, hendaklah dia berikan kelebihannya kepada Baitul Mal. Dia tayar ni. Umar ayat 400. Baik. Lantas ada seorang wanita dari Quraisy. Tengok bagaimana didikan Islam, orang umat Islam zaman dulu. Depan khalifah pun berani. Khalifah ni presiden pun dia, Perdana Menteri pun dia, agung pun dia. Seorang tak ada dolar. Macam Raja Brunei kira dah. Berani. Bila dia dengar Umar kata begitu, dia kata, bukan demikian hai Umar. Bukan lagu tu dia kata. Maka Umar bertanya, mengapa tidak? Mana kalau ikut perhatian kita, tak boleh gitu khalifah. Nak menetap 400 dirham tak boleh. Umar tanya, apa tak boleh? Wanita tersebut berkata, kerana Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Jadi dia faham daripada ayat ini, mas kahwin adalah hak wanita, hak perempuan. Noyak berjiwa besarnya Umar. Tidak kata awak memalukan saya di khalayak ramai. Tak ada prosedur, tak ada adab. Nak tegur pemimpin depan-depan gini. Tapi Umar kata, maaf, Umar yang bersalah dan benar wanita itu. Nak cari mana pemimpin lagu ni. Pada Nabi Jami, orang nombor 2 masuk syurga. Lepas pada Abu Bakar. Belah nipu dah dia. Tak ada masalah bagi dia. Dia mengaku, oh betul, maaf, aku salah, betul. Selanjutnya beliau berkata, dulu aku mencegah kamu melebihi 400 dirham untuk mahar wanita.
Barang siapa yang berkehendakkan, berilah dari hantaran yang disukai. Dah ikut mu lah. Aku tarik balik 400 dirham, mu nak tak berapa juta ikut mu. Tapi risiko mu sendiri tak boleh tu lelaki buat lagu ni. Jadi nak ayatnya benda tu maknanya kesimpulan hukumnya tidak ada had maksimum. Itulah sekarang ni belum letak mahar ataupun mas kahwin yang tinggi dah. Elon ni tak ada, dah 45,000 dah. Belah kalau ni dah. Mahal dah. Dia kali dalam majlis tu, bos yang apa-apa muslimat kita. Bila lepas akad nikah tu, belanja berapa dah? Dia nak tahu. Orang lelaki tak cakap berapa. Kalau tanya apa berapa belanja tahu tak dengar dah. Betul tak? Kita cakap lagi makan nasi dia dah. Ni dia nak tanya, nak dengar berapa. Pegang pun lagi bagai tengok berapa. Boleh panggil kapal tu dah lepas berapa tu. Berapa bekah bawa. Kapal dia? Saya tahu. Cikgu boleh berani tu pasal pasing ni tak mari lagi ni dah. Sekalipun fuqaha ni mana ulama fiqh sepakat mengatakan bahawa tidak ada batas maksimum dalam menentukan mahar, namun sebaik-baiknya tidak berlebihan. Nasihat dia lah, jangan melampau-lampau sebab ruginya wanita perempuan juga main mahal-mahal bila orang tidak mampu. Sepatutnya kita dapat calon lelaki yang terbaik dah, tapi oleh kerana kita letak mahal, dia pun tarik diri mari hak kaya pun tapi tidak terbaik. Hal demikian adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaq aisar. Ni walaupun tak ada ni kena ingat ni, ada riwayat Al-Bahaqi, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Bukan sikit ni orang silap tu. Aisar maknanya ini isim tafdil. Aisar maknanya afdal, yang lebih mudah, yang meringankan pihak laki-laki. Sebab tu kalau nak mas kahwin kita tanya selalu berapa mampu. Berapa mampu. Sebab bukan badi murah dah, berapa mampu. Dia kata tak boleh sekat 5,000 boleh. Lepas pada tu tak ada, pasal nak bayar pula dua rumah dia tak banyak ribu pula habis dah. Nak pakaian dia lagi, saya mau kain lagi. Dia kira okey mau sekat 5,000. Dah 5,000 lagi tu. Tu baru panggil mudah. Ni tak boleh kok mana pun kakak dia dulu 12, takkan hak ni bawah balik 12. Ni adik dia pula. Kau pandai cikgu. Jadi kita kena ingat walaupun hak wanita pegang hadis Nabi kata sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Bukan paling murah ni, paling mudah. Yang mudah memudahkan urusan antara dua belah pihak. Mahar tidak digalakkan apabila berlaku berlebih-lebihan atau melampau sehingga memberatkan pihak lelaki dan membantu perkahwinan. Hak sepatut boleh nikah boleh 5, dah nak belanja tinggi kat dia kata nak mas kahwin tinggi kena tangguh boleh 9 nanti 3 kali gaji lagi. Jadi lama membantu perkahwinan dah. Hal ini adalah disebabkan meletakkan mahar yang tinggi boleh menyebabkan ramai perempuan memasuki usia tua dan tidak sempat berkahwin. Ini berlaku di Saudi lah. Saudi ramai adalah ni gadis-gadis yang lebih homo kerana budaya dia tinggi mas kahwin dia. Fenomena demikian juga boleh menyumbang ke arah penyakit moral dan sosial apabila ada kalangan lelaki dan perempuan yang mengambil jalan sengsang untuk melangsaikan tuntutan nafsu yang berlaku. Sebab tu kita tengok masyarakat Arab jadi ganah ni. Budaya dia tu, dia tinggi mas kahwin dia. Meskipun mahar tidak memiliki ukuran atau jumlah yang pasti sebagai lambang kesanggupan dan kesediaan suami isteri untuk memberikan nafkah lahir kepada isteri. Agar mahar dipandang sah harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat mahar adalah seperti berikut. Ini nombor 1. Kita dah bincang ni rasanya. Sesuatu yang berharga dan boleh diambil manfaatnya meskipun sedikit tetapi ada harga dan ada manfaat. Kena kira kita buat benda mas kahwin tu biar ada harga. Sebab itulah pusing kok mana pun duit lah juga tak? Yang kedua adalah sesuatu yang suci, tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram seperti arak, babi dan darah. Dan sama terus awak Islam tak ada. Kalau mana mas kahwin tu kalau masuk benda najis,
Tidak sah. Sesuatu yang dimiliki oleh calon suami tak boleh maknanya hak orang lain, kena jadi milik dia dulu. Kadang-kadang pengantin perempuan dengan lelaki dia pakak dah, tapi pakak buta hak dia juga sebab dia kena bayar. Tapi maknanya benda tu biar dia miliki, benda dia milik. Bila dia milik maknanya kalaulah kita kata dia ada pakak, dia apa ni tak cukup nak bawa mas kahwin, pihak perempuan tu lembu itu kena dia terima dulu, dia jadi hak dia dulu. Jangan kerana nak silap mata dah. Bila nak akad sebanyak tu, akad misalnya RM8,000, oh datang tu ada RM4,000 dah. Tak apalah, ambil duit saya dah. Tapi bila bui duit dia tu kena jadi hak dia, bui sungguh dulu. Sebab syaratnya kena miliki dulu. Okey? Jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya. Sebab tu nak tahu berapa, kena spesifik. 7,000, 8,000. Pada dasarnya agama menganjurkan agama ham berupa sesuatu yang bersifat material. Akan tetapi jika calon suami betul-betul tidak mampu material, mahal boleh juga berupa jasa sebagaimana hadis di atas. Kalau dia kata jasa, mana boleh juga ambil upah dah. Kalau sekiranya ayah kepada calon isteri tu kontraktor dah, tak cukup mas kahwin, dia kata jadi kodi dia lah, gaul seminggu 3 bulan. Tenaga dah, mas kahwinnya dengan gaul seminggu 3 bulan. Jenis-jenis mahal nak lagi kan ya, apa moyok ni? Ini kita nak tengok jenis-jenis mahal.